Forces in equilibrium. Equilibrium ni apa yang kita faham, dia adalah satu keadaan. Keadaan yang macam mana? Keadaan syarat dia macam ni. Resultant force acting on it is zero. Maksudnya dia punya apa-apa force tu bila kita dah gabungkan semua, dah kira-kira, dia punya tu memang akan kosong. So bila dia punya resultant force tu kosong, apa akan jadi kat objek tu? Objek tu dia hanya boleh ada dalam dua keadaan saja. Sama ada at rest ataupun move with constant velocity. Apa ayat lain selain daripada constant velocity ni, uniform velocity ke, macam tu lah, no acceleration, apa-apa yang sama maksud lah. Macam tu. So benda ni pun dia ada efek dengan Newton's third law. Dia kata every action has an opposite and equal reaction. So setiap situasi yang kita tengok dia punya action dia apa dia punya action dia, dan apa dia punya opposite dia, apa dia punya equal. Faham? So contoh kita ambil contoh dalam example pertama ni. Contoh dalam example pertama ni kan. Dia kata, okay, sekarang ada kotak. Kotak tu dia ditarik oleh force gravity macam kita baca dia kan. Force tarik gravity. Tapi sebabkan ada lantai yang keras ni, dia akan ada normal. So normal ni apa yang force kita panggil bila benda tu tekan sama sendiri. Faham tak? Sama gak dengan kereta. Kereta takkan sentiasa 100% of the time yang kita kat atas jalan raya tu confirm kita akan dalam keadaan pecutan kan. Kita mesti dalam most of the time kita dalam uniform velocity 70 km per jam constant je kan. Tak ada pun tambah apa kan. So time ni kita punya, macam mana kita nak explain benda tu, kita punya thrust ni datang daripada enjin kereta tu lah. Untuk pusingkan tayar ni tolak ke depan. Sambil tu kita ada air drag. Air drag ni tengok sama ada air friction ada geseran kat tayar ada. Tentu lah. So bila campur semua tu, dia punya resultant force dia sama kosong. Ataupun net force dia. Net force sama kosong. So dia akan tu sebab, sama gak dengan kereta ni, dia tak turun lagi ke bawah sebab ada normal yang tolak ke atas. So dia sama. Dia punya, so bila dalam keadaan dia ada dua komponen kat sini, sama ada Y komponen dengan X ni komponen. So Y ni komponen ni dia tak bergerak, dia tak naik dan turun kan. Tapi untuk yang ni pula dia tak bergerak juga, tapi macam mana, dia bergerak tapi dia tak ada acceleration sebab dia force dia tak ada. Jadi kita panggil dia force komponen X dengan force komponen Y. Dia tak ada benda tu. Faham? Okay, so yang untuk yang ketiga ni pun sama kak. Dia punya, ni kita ada belajar kan buoyant force kan. So buoyant force tu adalah up thrust dia. Buoyant force dia akan act ke atas. Manakala dia punya buoyant force tu daya ketakabungan kan. Okay, macam tu lah. So untuk weight, lepas tu weight pula dia tolak ke bawah. So dia seimbang. Tu sebab dia tak tenggelam. Okay, faham kan? So untuk seterusnya lah, kita kena tengok yang ni pun sama kat elevator ni. Elevator dengan kat hot air balloon. Hot air balloon pun ada buoyant force gak sebab hot air balloon dia punya ni daya keapungan dia kat atas kan. Daya keapungan ni dia ada dalam satu fluid. Dia bukan liquid tapi fluid. So tu ingat dia punya istilah dia. Sebab kadang-kadang kita explain buoyant force tu dalam liquid. Sebab apa yang kita nampak mesti dalam liquid kan. Tapi sebenarnya istilah yang betul dia fluid. Sebab fluid ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi udara, dia boleh jadi air. Dia pun boleh jadi solid tapi yang dah cairnya, solid liquid lah. So, tapi istilah penting dia kena pakai fluid lah. So yang macam bawah ni adalah salah satu contoh untuk resultant force dia. Okay, ni pula resultant force. So kita kata dia ada F1, ada F2. So bila kita campurkan, kita dah kira, kita akan nampak resultant force F. So kita faham lah dah kena gerak sana. Ni pun sama tak? Kita tak tahu mana yang satu lagi besar kan? So force ni, kenapa dia tolak? Sebab force ni adalah vector quantity. Vector punya quantity. So kita ada arah. Sama arah positif ke sana. Dan kalau arah positif ke sana,
Tapi dalam setengah konsep kita nak reversekan balik step tu daripada tengah ni, kita nak cari dia punya dua rasing ni. Okay. So incline plane ni, yang ni pun ada ramai yang kata susah, betul tak? Okay. Ni kita kena main lukis-lukis lah kalau tak silap aku. Contohnya ni kan. So kita tahu kalau dalam incline plane, kita ada incline plane tu dia mesti ada angle of inclination kan. Angle dia punya kecerunan kan. So macam ni, kita nak tengok dia punya force component dia. Sebab kita nak tahu dia punya slide ke bawahan. So bila ada objek ini, kita tahu ada weight tarik ke bawah. Dan kita juga tahu kotak tu kalau letak kat incline plane, dia akan slide ke arah sini kan. Sana kan, dia akan slide ke arah sana kan. So kita nak cari dia punya force tu lah. So macam ni kita nak buat. First kita lukis dulu dia punya ni, weight dulu. So weight dia ni akan almost certainly akan ke arah kita lah. Ke arah kita tu ke arah ke bawah sebab gravity tadi kan. So punya force kita kasi mg ataupun sama dengan W. Okay. So angle kat sini, betul tak? So macam mana kita tahu theta ni sama dengan theta ni? Dia sebenarnya yang ni kan. Kan ada yang macam ni. Allah. Itu dia kata yang macam ni kan. Sebenarnya yang ni, yang sudut dalam ni dengan ni, kalau gabungkan dapat 90 darjah. So yang ni theta. Yang ni 90 darjah. Betul tak? So dalam ni dah 90 tolak theta. Allah, theta apa ni? Okay, theta kan. So dalam ni, so 90 tolak theta. So kita akan dapat sama dengan buka tadi. Okay, ni salah satu contohnya. Kalau contoh ni macam 5 tambah 17, 17, 8 tolak 3. Ini kan? So semua ni senang kan? Okay, addition of forces ini yang kata tadi. So nak cari tengah ni kalau perpendicular. Kalau dia bukan perpendicular, kita kena cari cara parallelogram. Contoh macam dalam ni. Okay, contoh yang dalam nombor 5 ni kan. Okay, kita tahu dia punya gambaran ni. So kalau kita buat dia punya apa ni, parallelogram dia, kita sambungkan ni ke sini. Okay, kita sambungkan dia punya macam tu kan. So kita tahu yang ni pun 8 Newton, yang ni pun 8 Newton. So dia punya force dia akan sama. So bila kita tahu ini, kita sambungkan ni ke sini kan. So daripada sini macam ni nak tahu. Macam confuse sikit. Kita tengok dia punya angle dia. Sudut dia apa. Macam dalam ni sudut dia 120 kan. Lepas tu ni sisi dia sama panjang kan. So kita tahu, kalau kita bagi dua sini, tengah ni, kita akan dapat 60. So bila ni 60, confirm ni pun 60. Sebab dia sudut sama apa ni. Sudut ni pun ni kan sudut selari kan. Sudut punya bawah ni akan sudut 60 sebab sudut selari konsep dia kalau ada selari sebab kita tolak kan 160 tu, 60 tu. So kita dapat 60. So ni 60 60. So ni pun 60. So kita tahu ni adalah segitiga sama sisi. So tengah ni mesti 8 Newton. Dapat 8 Newton. Kalau nak jalan kira ni lah kot, dia tak ada extension jalan kira. Kau tunjuk macam ni lah. Okay, nombor 6 pula ini kan. So yang ni dia ada complexity sikit. So kita buat benda sama juga. Ada ni. So kita nak cari tengah dia kan.
Okay, so ni dia sebenarnya ada segitiga sudut tegak kat sini. So macam ni kita nak kira, so ini kita tahu yang ni 2 Newton. Kita nak tahu tinggi dia berapa. Tapi kita tahu kalau yang ni okay, kalau yang ni 120 kan. Sudut ni 120, sudut parallelogram dia punya opposite sudut dia akan jadi sama. So yang ni 120 juga. So yang ni kita tahu 60. Yang dalam ni 60 kan. So bila dalam ni kita tahu 60 darjah, kita boleh cari dia punya tinggi ni. So, tinggi dia kita kira lah. Macam nak cari. So ni kita nak cari yang ni, kita pakai ada opposite dengan H, so kita pakai sin. So sin sin 60. Sin 60 darab dengan sama dengan O yang nak cari ni kan. O over H. H dia hypotenuse, so 2. So sin 60 dapat apa? Sin 60 dapat apa? .866. So dapat 0.866 darat 2. So baru dapat dia punya O dia. So O dia kita akan dapat sama dengan 1.73. So daripada sini kita dapat O dia 1.73. So kita buat Pythagoras theorem tu. Tak dapat lagi. Sebab kita kena cari yang ni. Mana ni kak? Kita kena tambah. So ni dapat 1.73 yang ni. So kita kena cari yang panjang ni nak. Panjang ni nak kita pakai cos. Cos 60. Cos 60 sama kosong tak lah. Adjacent. Sin over 2. So adjacent dapat. Okay, tengok balik . Okay, ni segitiga tegak kan. Okay, yang ni 2 Newton. Kita tahu ni 120, so yang ni 60. So kita tahu yang kita nak cari yang kalau nak cari sin sin 60 sama dengan ini kan, jadi itu opposite over 2 dapat sama. Jawapan dia salah lah. Sebab mustahil lah 5 campur 2 kita akan dapat lebih kurang daripada 5 kot. Sebab confirm dia lebih kurang dari 7 tapi lebih dari 5. Sebab mustahil kau dapat jawapan 4.36. Tu confusion aku lah, jawapan ni salah. Okay, so kita tahu yang ni 1.73 2. So yang ni kita cari yang ni kita dapat 1 tak silap. So 6 campur 1.732 tu kita akan dapat. Kita buat Pythagoras tu kan. Kita akan dapat 6.24. Kita akan dapat 6.24 Newton. Betul lah. Okay, so untuk boat ni pun kita buat sama juga. Kita expand, sambung, dapat. So yang ni kita tahu yang ni pun 800, ni 1200. So kita buat cara sama juga. Yang ni sudut tegak kan. So yang ni 40, so yang ni mesti 140. So 180 tolak 180 tolak 40 dapat 140, 140, so yang ni pun 40. So yang ni yang kita tahu garis yang hitam ni 800. So kita boleh cari yang ni, cari ni, samalah conclusion dia dengan yang nombor 6 . Okay. So untuk yang ni pun yang ni kita cuba try buat kak. So yang untuk 8 ni lah yang incline plane. So macam ni kita nak kira.
So figure show a box with a mass of 3 kg. So kita tahu mass dia, mass sama dengan 3 kg. So kita nak cari, tak teks ke mana? Oh tak ada, okay tak apa. Okay, so inclined plane, the box is pushed with 50 Newton force up along the plane. So 50 Newton force up along the plane. So asasnya tu kat sini kan. So ni yang kat tengah ni push up against the plane ke sana, F sama dengan 50 Newton. Okay, along the plane which inclined plane at 30 degree angle from the ground, the frictional force between the box and the inclined plane is 11 Newton. So 11 Newton ni, so kalau kita friction adalah yang dah akan oppose, dah akan bertentangan dengan daya yang kita exertkan tu. So kita assume dia punya tu kat sini, F11. Okay, calculate the force exerted by the box along the inclined plane. So macam mana kita nak kira? So kita kena buat cara yang tu lah, yang kita ada belajar tadi. So yang ni, lukis dulu. Okay, yang ni kita tahu yang ni adalah dia punya weight dia. So yang ni kita tahu dia punya normal. So normal aku refer kepada N. So normal akan ke sana. So yang selari dengan normal ni, saja nak lukis. Tak ada force pun, just nak selari kan. So yang ni kita tahu 30 juga. Okay, so sekarang ni, bila kita tahu ni 30, kita sambung ke sini dan ke sana. So kita assume F ni sama dengan yang kat sini, atau F ni sama dengan kat sini. Okay, so bila kita sambung balik, so the force exerted by the box along the inclined plane kan. So kita tahu benda 3 kg kan. So dia nak kata force exerted by the box along the inclined plane. So kita nak tahu dia punya weight dia yang tekan kat atas ni. Faham So kita nak tahu dia punya yang ni. Yang ni yang normal. Kita nak tahu dia punya normal dia senang kata. A dia nak normal. Okay, so bila A dia nak normal, so kita tahu yang ni 30, kita cari dia punya garis ni kan. So yang ni 30, aku lukis balik triangle tu. So yang ni dia punya, okay, yang ni angle kan 30 degree, yang ni 30 Newton. So kita dah darab dengan weight dia kan, weight kan mg kan, so dengan 10. So 3 kg darab tu dapat 30. So kita nak cari yang ni. So cara nak cari, kita pakai cos. So nanti sama dengan adjacent sini bahagi H. So adjacent dia dapat sama dengan cos 30 darab dengan dia punya weight dia 30. Saya dapat 25.98. Soalan ni dia salah jawapan dia. So kita skip dulu lah. Okay, sambung balik. Okay, so sekarang kita akan sambung kat lift. Okay, lift ni kita tahu dia adalah satu jenis mesin kita guna untuk nak angkat kita daripada satu level daripada level yang atas lagi atau turun kan. So stationary lift, ini kita complicated sikit. So kita tengok kat sini. Okay, so bila stationary, dia punya tu adalah dia punya rate R dia sama dengan mg. Kenapa? Sebab dia tak bergerak kan, stationary. So bila tak bergerak, dia punya tu macam biasalah. Dia bila complicated, dia bila dia lift accelerate upward. So bila dia accelerate upward, so kita tahu dia punya A dia kat atas, betul tak? So apa dia punya A dia kat atas, kita tahu certain force dia R tolak W. Tapi kita tahu
R ni mesti lagi besar sebab nak naik ke atas kan. So kita tahu reading of weighing scale machine. Weighing scale machine ni yang ni, nampak ni. So total F ni total lah. Total F ke atas sama dengan MA. MA ni acceleration ke atas. A ni yang acceleration dia naik ke atas tu. M tu yang dia rasa tu lah. So M tu mass kotak ni. Okay. So MA acceleration yang dirasakan oleh kotak tu dalam elevator ni. So MA A ke atas. So R tolak W ni kita ambil yang ni, masukkan balik. Sebab dia resultant force kan dia tambah-tambahan. Sebab dia ada tanda summation ni. Okay, so tambah R tolak W sama dengan MA. Sebab tu resultant force ni kita yang dapat formula MA lah. MA ni datang dari mana? Sebab F sama dengan MA. Okay, so nanti kita pindahkan, kita akan dapat yang macam ni. So nanti dia simplify kan, W pindah sebelah, W lagi, tapi yang W pindah sebelah dia ditukarkan dulu dalam bentuk mg. So dia pindah bentuk mg, dia disimplify kan, dia factorkan M keluar, so M dia M yang sama. So dia factor keluar, so A tambah G. Reading of weighing scale machine ni, weighing scale machine ni yang dia rasa dia lah. So technically, apa yang reading tu baca adalah benda yang ditekankan kat atas benda tu kan, atas dia punya skala dia. So benda tu adalah sama dengan R dia. So nampak lah dia punya relation dia, relative dia macam ni. Okay, sekarang ni semua okey eh? Okay, kalau ada lagi ni, okay, kita sambung ya. Okay, so lift asset downward pun sama dekat konsep dia. Cuma A ni dia ke arah, dia kalau kita susun balik, okay, ini kan, yang dalam ni, kita susun balik, yang ni dia terbalik, yang ni W tolak R. Kenapa? Sebab bila dia accelerate ke bawah, W dia of course lagi besar. So bila W dia sini positif, maka R dia akan jadi negatif. Sebab kita cuma nak A dia yang A dalam ni positif. So nampak? Macam dalam ni, okay, kalau dalam erti lainnya, dia boleh tak R tolak W. Sama dengan M cuma di negatif A. Nampak? So kita pindah-pindahkan. R tolak mg dengan negatif MA, R sama dengan mg tolak MA, so R sama dengan mg minus A. G tu sama dengan 10, so 10 tolak A lah. So itu boleh kira kot. Okay, freefall apa cerita lah? Freefall dia punya cerita dia lah, yang acceleration dia adalah sama dengan gravity dia. So W tolak R sama dengan tadi sama dengan MA. Cuma A dia kita ganti dengan G. So R dia sama dengan kosong. So sebab freefall, bila dalam gravity dalam elevator kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa berat pun. Kita rasa terapung. So kotak ni sebenarnya tak melekat dekat lantai. Okay. Lift decelerate upward. Decelerate ni maksud dia A dia negatif tapi ke arah atas. So R dia negatif W, sama lah dia. Decelerate ni just korang kena terbalikkan simbol je, negatif.